المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, pada malam ini seperti mana yang direncanakan dan diiklankan, kita ada zikir munajat dan sedikit tausiah dan kirah. Jadi tidak ada apa-apa istimewa, sempurna yang istimewa, melainkan kita mengisi ruang masa pada penghulu pada segala malam dan hari, iaitu malam Jumaat. Mudah-mudahan dengan pengisian ini membawa 1001 macam keberkatan. Kalau setakat dengan tahun baru tu kita tak masuk book lah, melainkan kita usahakan supaya kita tidak jadi orang yang leko dengan sesuatu yang bukan daripada yang Allah dan Rasul mahukan kita buat. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan kita buka dengan majlis kita dengan zikir munajat kita pada Allah. Mudah-mudahan pada malam Jumaat yang sangat mulia ni Allah bagikan kita ketenangan, kebahagiaan, kesenangan, kesihatan yang baik, rezeki yang barakah, anak-anak yang salih salihah, dan kesemua yang baik-baiklah dunia dan akhirat insya-Allah. Nanti kita mulakan zikir kita dengan istighfar. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar ja'ala Allahu lahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhiqin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang membiasakan sentiasa beristighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jadikan segala kesusahan dia ada jalan untuk jadi senang, segala kesempitan dia ada jalan untuk jadi lapang, dan Allah Taala mengurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang dia tidak sangka-sangka. Di samping mudah-mudahan dengan istighfar itu meluruhkan dosa dan kesalahan kita yang kita buat setiap hari, detik dan saat pada Allah Ta'ala. Yang kedua, kita akan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang satu-satunya ibadah, satu-satunya, tidak ada duanya, ibadah untuk bersalawat ke atas junjungan mulia kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ibadah kita laksanakan itu Allah dan para malaikat pun buat sama, walaupun dalam makna yang berbeza. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat ke atas Nabi. Allah memulakan dengan diri zatnya, yang Allah katakan Allah bersalawat ke atas Nabi. Kemudian Allah katakan malaikat juga di antara makhluk yang terbaik ciptaan Allah Subhanahu wa taala selain manusia itu sendiri adalah malaikat yang Allah ciptakan daripada nur yang mulia. Allah kata malaikat pun bersalawat. Kata sebahagian ulama, walaupun tidak sepakat, yang kata salawat daripada Allah maknanya curahan rahmat daripada Allah. Salawat daripada malaikat maknanya doa pengampunan daripada mereka. Dan salawat daripada kita, lepas Allah kata dia salawat, malaikat salawat, baru datang perintah kepada orang mukmin, ya ayyuhalladzina amanu
Wahai orang-orang yang beriman, salawat dan salamlah ke atas Nabi. Baru datang perintah tu kepada kita. Yang salawat kita bermakna kita berdoa dan memohon kepada Allah supaya Allah rahmati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita akan salawat di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra." Siapa yang bersalawat ke atas aku sekali, Allah curahkan, Allah balasi salawat yang satu itu dengan 10 kali. Itu salawat. Kita akan salawat dan salam. Kan? Allahumma salli ala sayyidina, Allahumma salli wa sall, Allahumma salli wa sallim. Salim tu salam. Jadi dua, salawat dan salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut Man sallama alayya raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Barang siapa yang bersalam ke atas aku, Allah kembalikan ruhnya ke jasadku untuk aku membalas salamnya. Hadis yang lain Nabi kata, Man sallama alayya inda qabri sami'tuh wa man sallama alayya siapa yang salawat, siapa yang bersalam ke atasku di sisi kuburku, aku mendengarnya. Man sallama alayya ghaiban bullightuh atau kama qala. Siapa yang memberi salam ke atas aku daripada jauh, akan disampaikan oleh malaikat kepadaku. Jadi kita salawat dan salam. Dan yang terakhir kita akan bertahlil sama-sama. La ilaha illallah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jaddidu imanakum." Sentiasalah perbaharui imanmu. Sahabat bertanya, "Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah?" Macam mana kami nak memperbaharui iman kami? Apa maksud dia? Sentiasa nak kena renew. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut perbanyakkan zikir la ilaha illallah. Di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa qala la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang mati dengan menyebut kalimat la ilaha illallah, pastilah dia akan masuk syurga. Mudah-mudahan dengan keberkatan dan kemuliaan malam Jumaat ini, kita dengan zikir tahlil la ilaha illallah penyebab kepada dipermudah oleh Allah Ta'ala untuk mati dengan kalimat yang sangat mulia ni, yang akan ataupun dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat ini akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala besok di akhirat ke dalam syurga. Dia tak banyak, sekali yang sebut. Nak mati sebut sekali ya. Nabi kata kompom ahli syurga. Tapi nak boleh yang tu bukan semua orang Allah bagi. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan malam Jumaat ni Allah pakat bagi bako kat kita, insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, kita Fatihah lah ke hadrat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada ahli keluarganya, pada sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in, dan kepada kedua ibu bapa kita, atuk nenek kita yang jadi asbab kepada kewujudan dan kelahiran kita, kepada guru-guru kita yang secara khusus mengajari kita ataupun yang secara umum, kepada para ulama amilin, ulama-ulama yang sentiasa menunjukkan jalan kebaikan kepada kita, dan kepada diri kita sendiri, mudah-mudahan Allah berikan kebaikan yang banyak dunia dan akhirat. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
استغفر الله إن الله كان توابا 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 صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في
ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله صلى الله عليك وسلم يا رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أفضل ذكر لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وبها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله والله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا أهلكته ولا عسيرا إلا يسرته ولا ظالما إلا خذلته ولا مظلوما إلا نصرته ولا عيبا إلا سترته ولا كربا إلا نفسته ولا جاهلا إلا علمته ولا عاصيا إلا عصمته ولا ضالا إلا هديته ولا غائبا إلا رددته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين وارزقنا فإنك خير الرازقين واغفر لنا فإنك خير الغافرين ونجنا من القوم الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن عمل لا يرفع ومن دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوئها اللهم اجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله اللهم اجعل آخر كلامنا بقول لا إله إلا الله برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ووالاه بعد. Pertama sekali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana memberikan kita umur yang kita tidak tahu sampai bila baki umur kita. Tapi secara pasti umur yang Allah Taala beri sampai pada saat yang kita sekarang ini satu nikmat daripada Allah. Kenapa nikmat? Kerana Allah jadikan umur kita ni, Allah jadikan dia untuk kita isi dengan kebaikan semampu kita, di antaranya usaha kita untuk mengimarahkan rumah Allah. InsyaAllah malam ni sebelum pukul 9 saya berhenti kan? Sampai pukul 5 kok kan? Cakap banyak letih. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekitar tahun baru banyak tompek lah. Usaha daripada masjid dan surau tak terkecuali masjid ni, alhamdulillah. Saya peribadi ucap tahniah lah. Kerana ni satu usaha untuk kita menutup ruang-ruang kemungkaran seboleh mungkin, walaupun kita tak mampu untuk sepenuh. Masih ada lagi di luar sana menanti-nanti countdown untuk tahun baru. Di sana, luar sana, belum lagi kita memasuki 2021, diadakan acara hiburan-hiburan yang melekokan dan seumpama. Dan saya yakin dalam hal ni tuan-tuan dah didedahkan dengan media massa, dengan media elektronik yang sangat canggih hari ini. Detik dan saat saja kita dah dapat maklumat yang kita ni dah diberitahu dan disampaikan, dijelas dan diterangkan oleh ulama, orang-orang saleh, orang-orang berilmu yang memang layak mereka untuk membicarakan hal-hal yang macam ni. Saya yakin kita dah jelas apa hukum kita meraihkan tahun baru umpama malam ni dengan duduk sama-sama ramai-ramai, dengan kita menanti-nantikan tahun yang lepas, tahun yang dah sudah, dan mengimbau tahun-tahun yang dah sudah, apa pula usaha tahun-tahun ke depan. Secara umumnya tak ada masalah dalam Islam. Tapi macam saya sebutlah, kalau kita meraihkan secara khusus tu ulama dah sebut dah, mungkin beberapa tahun yang sudah pun, dan diulang-ulang, bagus kita diperingatkan begitu. Dan saya tak perlulah ulas dan ulang benda itu. Cuma apa yang kita buat malam ni mungkin dikatakan bid'ah. Bid'ah ya bid'ah, tapi hasanah lah insya-Allah. Bid'ah yang baik. Bid'ah ni benda baru, benda reka lah. Tapi bukan kesemuanya dalalah, sosek barik. Semuanya bukan finnar. Yang kita buat bid'ah yang akhirnya kita campak dalam neraka, wal'iyadzubillah. Tapi kita yakin yang kita buat ni secara umumnya ada kebaikannya. Walaupun mungkin sempurna 31, besok dah kita masuk 2021. Kan bilangan hari apa? Kan ini dalam bilangan kita panggil apa?
hari bulan Masihi. Sebenarnya Masihi itu sendiri pun tak berpetapatan dengan hari bulan yang ada. Tak apalah, itu tuan-tuan dah tengoklah YouTube, mungkin ada ulasan daripada para ulama dan sebagainya. Tapi yang secara pasti, macam mana kita nak masyarakat kita ni yang dah dikaburkan, dah diatur dan disusun supaya macam mana masyarakat Islam kita secara khusus melupakan agama mereka sendiri. Dalam hal ni Nabi SAW sebut dah, pasti kamu akan mengikuti cara hidup orang dulu-dulu. Mana orang dulu-dulu yang dilaknat oleh Allah, orang yang dibenci dan dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut orang dulu-dulu yang elok-elok, yang baik-baik itu bagus. Orang yang berakal semua akan kata bagus. Terutama bagus dari sudut pandangan agama. Nabi kata la tattabi'unna sunan alladhina min qablikum. Kamu pasti akan mengikut cara hidup orang dulu-dulu. Shibran bi shibrin, zira'an bi zira'in. Sejengka demi sejengka, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin lasalaktumu. Sehingga dia masuk lubang bewak pun kau ikut. Lubang bewak dah lah malam ni cerita ni. Yang dulu ramai-ramai itu cerita Nabi lubang bewak ni, lebanda ni. Kamu akan ikut. Dengan berbagai alasan dan hujah. Ulama kata tak boleh. Ni ayat Quran ni hadis bukan satu ayat Quran. Malam-malam bukan satu dua hadis yang duk dalam kepala buat keluar habis supaya masyarakat faham sungguh. Dia bawa keluar Quran macam mana pun. Dia buat keluar pula hujah. Tak apa-apa ayat tang mana ambil tak tahu, wallahu alam. Tapi dia tetap pertahankan. Sebab apa? Nabi sebut dah, kau masuk lubang bewak nanti ni. Akhir zaman macam tu. Jadi sebab itu sobat dia, alhamdulillah. Kalau mana-mana masjid, surau, buat benda macam ni. Dia buat yang tu kita buat macam ni dengan usaha kita amar ma'ruf nahi mungkar, dengan usaha kita untuk sentiasa mengutamakan perkara agama berbanding benda-benda bid'ah yang sosial. Ni bid'ah yang sosial ni. Kan? Bid'ah yang tak betul, yang menyesatkan, yang Nabi SAW sebut, iyyaka wal muhdatsatil umur, hati-hati dengan benda baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Karena setiap benda baru itu sesat, dan sesat itu dalam neraka. Nabi kata, yang benda baru yang sesat sini, yang junih-junih macam ni. Nabi sebut dah. Jadi kalau setakat kita malam Jumaat baca Yasin, walaupun dikatakan bid'ah, walaupun ulama dah hujah dah, tapi benda yang walaupun bid'ah, Imam Syafi'i rahimahullah dah sebut dah bagi. Imam Nawawi pun sebut benda yang sama. Kan? Benda tu kita pegang yakin lama dulu dah. Benda-benda elok ni teruskan aja. Banding dengan macam mana anak-anak muda kita daripada semalam, bukan hari ni, daripada semalam dah. Kan? Yang podesen, yang Senawang pun tak kurang hebat ni, kita tengok tu. Kan? Macam-macam jonih tu, budak-budak muda. Tak hirau dah. Covid tak Covid, berbulu kan. Tapi kalau ikut satu kajian, yang paling bagus sekali SOP surau masjid lah. Yang paling ikut SOP ni. Kan? Itulah sikap orang betul-betul beriman, insya-Allah. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang yang benar-benar mengimarahkan masjid, itulah orang benar-benar beriman dengan Allah di hari akhirat. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, fi buyutin adina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Allah Subhanahu wa taala kata fi buyutin, di rumah-rumah, mana rumah-rumah Allah yang katakan masjid-masjid ni. Adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu. Ya Allah Taala katakan untuk Allah, untuk kita ni tinggikan dan secara sebut nama-nama Allah. Sebab dalam ayat Quran yang lain Allah kata wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Bahawasanya masjid-masjid ni semua hak Allah, lillah, untuk Allah, peruntukan masuk untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan seru di rumah Allah ni melainkan dia ya. Jangan seru yang lain daripada dia. Sebab tu elok adab kita di rumah Allah, adab kita di masjid. Kau boleh tinggal lah handphone tu.
Kalau boleh tinggalkan benda yang melekorkan kita daripada ingat Allah. Sebab ini tempat khusus. Turfa'a wa yudhkaru fiha ismuh. Yang kita tinggikan nama Allah, yang kita sebut nama Allah. Allah kata fiha, di rumah Allah. Benda lain kalau boleh tolak jauh-jauh. Majlis ilmu sini, Quran sini, i'tikaf sini, zikir sini, tasbih tahlil sini, semua sini. Isi itu betul. Dahlah kita memang susah kadang-kadang sebahagian daripada kita. Dahlah memang peruntuk waktu masjid tu bukan dapat sentiasa. Bukan dapat selalu. Tu kadang-kadang kalau yang jadi dikatakan selalu pun itu tu waktu singkat maghrib isya aja. Waktu lain kita dah tak apa boleh. Dah memang macam tu Allah bagi kita waktu yang sempit. Yuzkar fiha fisahmu. Peruntukkan waktu tu seboleh mungkin. Maksimumkan waktu kita tu betul-betul kita dengan Allah. Daripada datang kita dengan tahiyatul masjid, terus dengan apa saja aktiviti ibadah secara khusus di masjid. Allah kata begitu, wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Tasbih di masjid pagi petang siang malam. Asalkan kita ada masjid, itulah aktiviti rutin kita. Sebab di luar kita nak harap subhanallah tak dapat. Di luar kita nak harap dengan ilmu-ilmu manfaat, susah. Di luar kita nak harap kita baca Quran, tengah-tengah kita buat kereta ataupun orang lain buat kereta duduk, tu balah kita nak buka Quran. Jarang-jarang. Tu kalau jadi macam tu insya-Allah kelompok wali songong lagi tu. Kan? Kita nak harap di luar kita dengan macam di masjid, susah. Dah kalau memang Allah peruntukkan waktu, alhamdulillah Allah bagi kita jernih mudah untuk masjid. Untuk itu betul lah. Allah kata macam tu. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Itulah laki-laki makna kumpulan-kumpulan yang berada dalam amrah ke masjid. La tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Mereka yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan jual beli mereka. Nampak? Allah khususnya Allah muliakan ni. Dahlah tuan-tuan kebanyakan pencen dah. Memang masuk tu betul makna dalam Quran ni insya-Allah. Pencen tak ada apa baik dah. Kan? Dia pada mengginti kat rumah, dia datang rumah. Ginti tasbih tu subhanallah. Contoh kan? Tu Allah masuk dalam Quran. Kan? Allah tak bagi kita ni sibuk tu satu rahmat besar dah. Nak fikir apa duit? Anak-anak bagi. Anak 7 orang, 8 orang, semua bagi duit setiap bulan. 200 seorang kali 7, 1,400. Mana baik? Beli rokok. Kan? Belilah apa pun yang patut kan. Duit tak fikir. Tu tak masuk pension 5,000. Anak bagi kek 2,000, 7,000. Kereta pun nak bagi. Yang lama ni tak tepi lah beli baru. Anak beli apa? Toyota, Mercedes, BMW, ikutlah. Nikmat. Tak ada apa dah. Kerja tak ada. Pencen apa semua tak ada dah. Duk. Subhanallah kau. Baca Quran kau. Saya dicerita kali Tuan Guru saya ngajar Quran kat saya. Tuan Guru saya ni asal daripada Terengganu. Syekh Muhammad Nur. Syekh Muhammad Nur ni dia cerita dengan saya. Ada satu orang laki-laki. Kan? Dia ni dah pencen. Ni cerita orang Malaysia ni. Bukan cerita orang luar. Cerita orang Terengganu lah. Masa tu saya belajar dekat Terengganu. Dia kata ada satu orang dah pencen. Alhamdulillah Allah bagi dia panjang umur sampai pencen. Bila pencen saja dia kata dia nak peruntukkan waktu baca Quran ya. Baca Quran ya. Baca Quran. Dan memang kebetulan ini bagus dah baca Quran. Bukanlah jenis yang merangkak. Tapi dia tetap belajar Quran. Belajar mana kelas. Dia minat Quran. Sebelum pencen dia tak macam tu. Mana dia tak peruntuk waktu khusus tu. Tak apa. Sibuk. Allah bagi panjang umur. Dia tahu singkat umur berbaki ni tak tahu bila tapi singkat. Baca Quran. Dia baca tu ikut jadual lah. Saya tak ingat lah. Dia baca. Kan? Sebulan sekurang-kurangnya sekali khatam. Kadang 2 kali. Baca khatam ulang. Baca khatam ulang. Baca khatam ulang. Umur pencen. Tak ada apa. Kan? Tak ada apa. Baca ulang. Baca ulang. Baca ulang. Guru saya Qobah. Dia kata oleh kerana rajin dia baca Quran. Katalah sebulan 2 kali. 2 minggu sekali khatam. 2 minggu sekali khatam. Lebih kurang 10 tahun. Lebih.
bukan kurang, lebih daripada 10 tahun. Tapi dalam tempoh itulah 10 tahun lebih, Allah beri dia minat dia dengan Quran, rajin dia baca Quran, khatam ulang. Allah beri dia ingat 30 juzuk Quran. Bayangkan. Umur pencen umur berapa? Kalau dulu 50, 60 Sekarang umur pencen berapa? 60, 65, 60. Badan muka. Jadi kalau dulu 50 lah contohlah kan. Tak apalah, pencen tu tak kisahlah. Kan? Pencen tu itu urusan kerja, urusan ibadah, tak ada istilah pencen. Kan? Dia pencen katalah 50 tak ingat, start baca. Tuan-tuan bayangkan, umur 50-55 ni secara logik, secara besok-besok berkarat dah ni. Kan? Memory ni semua virus dah. Tak boleh nak masuk. Jangan kata tuan-tuan, saya sendiri ngaku. Letak kunci kertanya, pergi cari dalam kereta. Letak kunci dalam kereta, pergi cari ke tempat sangkut kunci. Lagi hebat. Ni cerita saya ni. Umur saya masuk tahun 2021 Februari 2049. Tahun ni 48. Mudah lagi banding tuan-tuan. Tuan-tuan jauh tua pada saya lagi. Saya cari spek mata. Lepas duduk saya cari spek mata. Saya kata, mana spek ni? Ya Allah, spek. Rupa-rupa spek kat sini. Tuan-tuan bayangkan. Nyanyok tak nyanyok dah. Cari spek mana spek? Spek sangkut kat sini dah. Cari spek. Nampak? Tu. Nak hafal Quran. Jadi sebenarnya Allah sebut dalam Quran lah. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguhnya Allah permudahkan. Kami permudahkan. Quran itu untuk diingat. Kita nak Quran, semangat lebih, hebat kita dengan Quran, Allah akan perhebatkan Quran tu kita. Mana? Mudah ingat. Selang tak lama daripada lepas dia ingat Quran, Allah jemput dia. Bawa 30 juzuk Quran dalam kubur. Macam. Seolah-olah nak ngobarkan Allah beri dia waktu pencen ujung ni sebab Allah nak beri dia Quran. Bawa masuk dalam kubur. Kan elok kalau kita macam tu. Kalau Allah dah beri kita umur lebih ni, makna Allah Ta'ala sayang kita. Maksud dia umur lebih tapi kita datang masjid. Umur lebih kita dengan majlis zikir, majlis ilmu dan sebagainya. Masjid dah okey. Jangan jadi macam satu hadis. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah rahimahullahu ta'ala. Nabi kata, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan sampai satu zaman, ya'ti 'alan nasi zamanun yubahuna bil masajid wa la ya'murunaha illa qalila. Akan sampai satu zaman manusia berbangga-bangga dengan masjid, dengan cantik, dengan indah, dengan mahal, dengan canggih, kan sekarang segala-gala canggih masjid sekarang ni. Tapi Nabi khabar akan sampai satu zaman la ya'murunaha illa qalila, cantik, hebat, canggih, tetapi tidak ada manusia yang mengimarahkannya melainkan sedikit sahaja. Sikit je. Kan? Yang datang pun tengok-tengok, jongok-jongok je. Nak masuk dalam imarah sikit je, tak banyak. Tu Nabi sebut akan sampai zaman tu. Kita boleh perhatilah. Kita boleh muhasabah, tengok keliling-keliling kita yang Nabi sebut tu jadi tak kat kita. Kalau jadi, itulah yang Nabi sebutkan. Zaman tu zaman kita. Akan sampai satu zaman, Nabi sebut zaman tu bukan zaman dia. Akan sampai. Jadi tengok, oh zaman kita rupanya yang Nabi sebut tu. Tu kita tengoklah. Canggih. Kalau kita nak relatekan Makkah tu, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, semua canggih dah, betul tak? Semua canggih. Tapi Allah datangkan satu saat berbetulan yang Nabi sebut tak ada yang mengimarahkan main sikitnya. Sebab tu saya cerita, tapi Nabi sebut dah akan sampai satu zaman tak ramai yang imarah masjid tu. Jadi tak sekarang. Sebab jangan ceritalah sebab. Dia boleh jadi sebab manusia malas. Dia boleh jadi sebab manusia kufur. Dia boleh jadi sebab kerana penyakit. Dia boleh macam-macam sebab. Tapi yang pasti Nabi kata akan sampai satu masa dah tak ramai masuk masjid dah. Tapi masjid canggih. Betul tak? Masjid canggih. Jangan dalam masjid, keliling masjid pun canggih. Cuba tengok bangunan-bangunan keliling-keliling Masjidil Haram. Keliling Masjid Nabawi. Bukan kita kata haram, bukan kita kata tak boleh. Tapi kita nak tahu. Kita nak, betul lah yang Nabi sebut dulu ni.
Betul jadi kayak gitu. Yang Nabi maksudkan suatu zaman, yang zaman itu jadi, yang Nabi kata la taqumus sa'ah, tidak akan berlakunya kiamat, melainkan berlakunya perkara-perkara tertentu yang di antara ini yang saya sebut ni, yang Nabi sebut. Ya. Dalam satu riwayat dia sebut la taqumus sa'ah hatta yatabahu nabil masajid. Tidak akan berlaku kiamat sehingga manusia berbangga-bangga dengan masjid. Tapi yang poye sikit. Kan? Yang poye sikit. Sebab itu ni satu bondo yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah peringatkan 1400 tahun lebih dulu dah. Kan? Tapi kalau dalam keadaan apa sekali pun, kita kalau dah boleh melangkah masjid dalam keadaan suasana manusia makin sedikit memang ke masjid, makna bukan kita nak bangga, bukan apa lagi nak ngatakan kita kompom syurga, tidak. Tapi sekurang-kurangnya syukur alhamdulillah dalam suasana fitnah, dalam suasana dulu Nabi dah sebut akan ada zaman manusia tak berapa ramai masjid, kita yang ada masjid yang tak berapa ramai ni, alhamdulillah tu aja. Bukan kita nak khabar ke depan kata kita ni kompom ahli syurga, tidak. Sebab kadang-kadang orang komplain macam tu. Kan? Ya, itu peduli lah nak komplain macam mana. Tapi yang pasti kita tahu nikmat Allah. Sebab kita fikir-fikir sebahagian daripada kita. Sebab ada yang bercerita bersembang dengan saya lah. Kan? Dia kata dulu Ustaz, dia cerita dia alhamdulillah. Dulu kawan-kawan saya ramai bukan sikit. Yang kerja sekali, yang duk setaman, duk sekampung, yang sama sekolah. Kan? Sama dengan saya dulu Ustaz. Semayang tidak, mencuri, mohong orang, buat bono-bono tak elok, sampai umur 40 tahun mati deh. Mati macam mana? Ya tak semayang, dan tahulah dia tak semayang, dan pun sama macam dia, dan tak semayang, dia pun tak semayang. Allah pendek umur 40 tahun tak semayang. Macam mana dia ke akhirat itu kita tahu, wallahu alam. Yang penting Allah anjurkan kita mohonkan doa pengampunan untuk dia. Sebab kita tahu dia tak semayang. Tak semayang benda tak betul. Bahkan Nabi kata perukuran kita dengan kufur, macam mana kita dengan semayang? Kau tinggal semayang kufur, kau ada semayang kau beriman, walaupun kau ada dosa, tapi semayang jadi sebab kenapa dosa-dosa kau kemudian hari diampun oleh Allah Ta'ala. Ada ayat Quran Allah khususkan satu neraka untuk orang tak semayang, neraka Saqar namanya. Masalakakum fi Saqar, kenapa kau duduk dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Dulu aku tak semayang tadi. Allah bagi dia neraka Saqar. Kita tahu pula pasti ni kawan ngapat kencing ni. Dia tak semayang dan dia tak semayang. Beza 40 tahun dia mati. Dan beza sampai hari ini hidup dan dia mampu untuk melangkah masjid. Syukur tak? Nikmat ke tidak? Tu dia. Itu kita nak syukurkan. Bukan kita kata kita kompom syurga, tidak. Sekurang-kurangnya kita tahu kita baik dosa dengan Allah dulu. Dan Allah beri kesempatan untuk kita. Allah sayang kita. Mudah-mudahan Allah sayang juga kat kawan kita yang dulu beri 40 tahun dulu ni. Mudah-mudahan. Mungkin dalam hidup dia, kita tahu dia tak semayang. Tapi colah-colah tu kita tak tahu. Sehari dua sebelum dia mati, Allah beri taubat. Kita tak tahu. Kita tak tahu dan tak pasti. Tapi itu muhasabah kita. Muhasabah kita. Jadi masjid bukan benda kecil, benda besar. Ni kena berhenti kau. Tu ya. Lesen tu itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ruang tu. Bukan semua orang. Kan? Bukan semua orang. Ada apa, bukan sikitlah. Saya rasa dan saya yakin tuan-tuan pun mengalami pengalaman yang lebih kurang serupa. Allah Taala bagi kita hidup ni bukan Allah Taala tak bagi peringatan kat kita bagi. Waja'akumun nadhir, Allah sebut dalam Quran. Telah datang kepada kamu peringatan. Ulama kata peringatan tu apa? Kebanyakan ulama menafsirkan peringatan yang Allah datang pada kita, uban yang keluar dalam uban yang keluar kat rambut kita, kau misai, kau janggut uban. Uban tu peringatan. Peringatan apa? Peringatan dokek nak mati dah. Jujur. Tak tahu. Yang penting mati kita. Sehari dua macam mana mati kawan dan dah mati dah. Nak apa? Nak saudara dan mati dah. Pas saudara dan mati tu, jiran semua. Tinggal kita ni. Saya pernah jumpa satu orang, kan? Cerita macam tu. Allah, perempuan. Dia dipanggil kita cerita masalah.
Dia kata, ustaz, macam mana lagi mati? Macam mana kita? Mula dia tanya hukum hakam. Kita tanya amal sikit. Kita pun bukan orang hebat pun lah. Tapi kita jawab mana yang boleh lah. Yang tak boleh, wallahualam lah. Dia kata, ujung tu, dia kata, ustaz, macam mana lah mati kan? Mana lah rasa mati kan? Macam mana lah dalam kubur kan? Selang tak berapa hari, mati dia. Mati dia. Dan dia tempuh benda tu. Seorang lagi, dia lelaki, saya ziarah dekat hospital. Dia sakit tokak. Saya telefon dia, tak berangkit. Lah anak dia angkit, dia kata hospital. Saya dapat cakap dengan dia, tak tahulah ustaz, batuk kata dia. Batuk. Sakit tokak. Nak makan susah. Minum air pun sakit dia. Saya pergi ziarah dia, hospital. Doktor suspek kanser dia. Tapi tak kot ustaz lah. InsyaAllah mudah-mudahan. Kita pun tak tahu. Yang kita tahu dia makan sakit tokak. Saya berjadah ni. Ustaz doa lah ustaz. Mudah-mudahan tak ada lah mudarat mana penyakit ni. Mudah-mudahan doktor khabar kanser tu bukanlah kanser. Mati dengan cerita ustaz ni. Teruk ni dah. Kan? Lepas tu kemudian sekali itu saya jumpa lagi. Saya tanya dia. Macam mana? Doktor buat kali kedua dia kata kanser. Sebab apa? Sebab merokok. Tuan-tuan tengok. Dia penyakit ni Allah nak bagi banyak sebab lah. Tapi ni cerita antara sebab. Dia kuat merokok. Sehingga dia muntah keluar air. Air tu bau tembakau tu betul kata dia. Air tu dia muntah tu bau rokok tu betul. Kan? Itu tobat dah ustaz. Tak rokok dah dia. Tobat tak rokok dah. Tapi dalam pada berbuat dia bersebut. Kata ustaz tolong doa lah. Bagi sembuh ustaz. Ustaz tolong buat air dia. Bagi air. Dia suruh baca air tawarkan air kan. Apa? Orang kita biasa macam tu kan. Tawarkan air. Kan? Sakit-sakit tolong tawarkan air tadi dia. Kita anak demam pun pergi hentak klinik. Jadi kita anak demam dia hentak klinik kan. Tapi dah dia suruh tawar kita baca lah. Mana-mana boleh mudah-mudahan berkat. Kan? Baca lah. Ambil botol kecil. Dia suruh baca. Sampai saya balik telefon tak minta tolong doa, minta tolong baca air. Sama juga. Macam mana lah mati ustaz. Janganlah ustaz. Muda lagi, anak ramai lagi macam tu. Takut ustaz mati dia. Dia tak tahu apa sebab dia takut. Tapi macam tu lah. Selang seminggu. Tapi call, meninggal lah. Kanser. Dalam pada takut, mati juga. Kita pun sama ya. Tapi yang pasti semua orang mati, sakit, mati, semua takut. Kan? Mati kau boleh tak nak mati. Tapi kita akan pasti menempuh. Dan Nabi SAW pesan lah. Kan? Nabi kata, kalau kau masuk dalam kubur, yang beri manfaat pada kau, maksud dia, yang menyebabkan kita ni diberikan perlindungan dari Allah Ta'ala daripada segala bentuk benda-benda tak elok. Termasuk takut. Masuk dalam kubur takut. Allah amankan kita daripada takut. Nabi kata 3 benda ni. Pertama, sedekah. Nombor 2, ilmu. Nombor 3, nak. 3 Nabi kata. Hadis ni masyhur. Semua kita hafal. Kan? Sedekah jariah. Ni masjid kita ada. Nabi SAW bersabda, Man bana masjidan lillah. Ataupun man bana lillahi masjidan. Banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang bina masjid, Allah bina mahligai untuk dia syurga. Walaupun dalam usaha bina tu colah daripada kos pembinaan berjuta, ada colah tu RM1 daripada dia, pun masuk dalam manu hadis. Itu yang kita nak cari. Itu yang Allah bagi mahal umur yang ada kat kita ni. Kan? Atau kan duit masjid dah banyak dah. Nak indah dah. Nak canggih dah pun nak buat lagi. Masuk juga tabung masjid. Kok ada lagi benda-benda yang diperlukan dengan duitnya. Duit walaupun tak senilai mana pun. RM1 ya. Nak beli sound system yang rogo 30-40 ribu. RM1 ya. Nabi kata tu pun masuk dalam makna hadis. Allah akan bina syurga. Allah bina mahligai untuk dia dalam syurga. Itulah mahalnya umur. Itulah mahalnya. 40 tahun yang umur 40 tahun kawan kita tadi meninggal dalam keadaan dia tak solat macam kita dulu ni. Kita tak tahu cerita. Yang penting kita tahu kita. Allah bagi umur tu nikmat umur ke situ. Kan? Allah bagi kita solat. Keluar duit.
Hari Jumaat antara yang terbaik untuk sedekah, malam Jumaat, hari Jumaat, dan waktu yang terbaik awal-awal pagi, lepas subuh kau besok pula dengan sajadah surah insan habis-habis cari tabung masjid pak. Jangan bagi orang nampak lah, kau boleh kan. Kau nampak pun salah yang penting kita ni ikhlas, tu je. Cara macam tu RM1 ya, tu cara macam RM100 masuk RM1 tak apalah kan. Tak kisah, tapi yang penting 3 benda yang paling utama dalam hal sedekah. Pertama, ikhlas. Nombor 2, sumber halal. Nombor 3, tempat yang kita letak duit kita tu direda Allah. 3 benda utama dalam bab sedekah. Kan? Pertama, ikhlas. Amal apa pun ikhlas termasuk dia. Nombor 2, sumber tu halal. Jangan daripada sumber yang haram masuk masjid. Orang masjid tak tahu apa. Kau tu yang masalah. Bahkan ada hadis, kalau kita dapat daripada sumber yang haram, kita sedekah. Sedekah kita tu nilai dosa, bukan pahala. Setiap kali sedekah, setiap tu tambah dosa kita. Setiap kali sedekah, setiap tu tambah dosa kita. Yang terakhir, letak pada tempat yang Allah suka. Letak pada tempat dianjur dah syarak. Umur kita masih ada, mahal, berharga. Usahakan. Nabi SAW bersabda, bila ditanya oleh sahabat, ayun nasi khairun, siapakah manusia yang paling baik? Nabi SAW bersabda, khairun nas man tala umruh wa hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia orang yang Allah bagi panjang umurnya dan semakin baik amalnya. Kalaupun kita bercerita tentang tahun orang putih, tahun Masihi, tapi apapun tahun Hijri baik, Masihi baik, setiap kali itulah kita kena muhasabah diri kita. Bukan kira tahun-tahun, bahkan setiap hari, setiap masuk. Hari ini kita dengan semalam, adakah kita lebih baik? Itu sifat orang mukmin, kan? Walaupun kita kadang-kadang tak mampu begitu, kan? Jadi yang pasti Nabi kata, sebaik-baik manusia orang yang Allah bagi umur dia panjang. Dalam umur yang lebih Allah bagi itu, semakin elok amal dan ubudiah dia, semakin elok amal dan ibadah dia, semakin baik dan semakin baik. Diusahakan begitu, walaupun kadang-kadang kita rasa macam dah tak mampu nak pergi lebih dah, kan? Duduk dongak. Saya kongsi satu lagi cerita. Ada satu orang tua, kan? Dia sembahyang masjid. Dia sembahyang masjid. Masa tu baru lepas ada satu program. Saya selesai program tu, sembahyang jamaah. Lepas azan, sembahyang sunat qabliyah. Lepas tu ada satu orang sembahyang, dalam pada sembahyang sunat qabliyah, tumbang ni. Tumbang, tak tahulah pasal apa. Tapi dia tumbang, lepas tu orang semua pergi tokan dada. Adalah 15-20 minit, lepas tu kan, tak ada nyawa dah. Allah Ta'ala jemput dalam keadaan tengah sembahyang, menghadap kiblat, duduk pada tempat yang paling mulia, masjid, berada dalam satu amalan yang paling mulia, salat, menghadap tempat yang paling mulia, kiblat, berada dalam keadaan paling mulia, berwudu, dalam keadaan Allah Ta'ala jemput, nyebut Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah, semua sebutan mulut yang mulia. Itu keadaan yang paling hebat, paling tinggi maqamnya bila mati dalam keadaan begitu, kan? Dalam keadaan salat, keadaan yang paling hebat, paling mulia, mati dalam salat. Dalam salat pula yang paling mulia, mati dalam sujud. Ada orang tanya dalam internet lah. Dia kadang internet ni benda-benda yang boleh pakai lah, tak boleh pakai, banyak yang tak boleh pakai. Dia kata, adakah mati dalam keadaan sujud itu yang paling mulia? Sedangkan Nabi wafat bukan dalam keadaan sujud. Kau nak beza Nabi dengan kita, bengong lah. Nabi SAW tu, ataupun para Nabi alaihissalam tu kedudukannya mulia, spesial, tak sama. Nabi malakul maut datang, siap minta izin. Nak cabut tak nak cabut? Dia boleh halau. Lain kali. Kalau kita macam tu Allah bagi, memang takkan mati bila-bila lah kita. Sampai Assalamualaikum macam mana? Nak cabut tak cabut? Tengoklah bulan depan kau datang late tadi. Kau kita. Malakul maut sampai minta izin nak cabut nyawa kacang kita. Jangan kita nak samakan. Kita, parih kita, kalau dapat mati sujud tu paling mulia, makam paling tinggi tu kayak kita. Macam mana? Jangan beza dengan Nabi. Nabi SAW lain. Inna Allah Ta'ala harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya. Hadis ni asal pangkalan satu orang tanya Nabi. Sebelum tu Nabi kata, Nabi itu akthiru alayya salah ataupun akthiru alayya salatakum
fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Qalu kaifa salatuna ma'rudatun alayka ya Rasulullah wa qad aramta? Qala sallallahu alaihi wasallam, inna Allah harrama 'ala al-ardi an ta'kula ajsad al-anbiya atau kama qala. Seorang Nabi sebut, banyakkan salawat kepada aku. Wahai sahabat semua, banyakkanlah salawat ke atas aku. Kerana sesungguhnya salawat kamu semua akan dibontangkan padaku lepas aku wafat besok. Masa hidup, besok dah wafat besok, Allah akan bontang, Allah akan persembahkan. Allah akan datangkan salawat itu kepada aku, setiap salawat kamu. Sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, macam mana salawat kami dihantar dan dibontang pada kamu, sedangkan ketika itu kamu telah hancur dah, tulang belulang pun tak ada dah. Maka Nabi SAW menjawab, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan bumi dan tanah untuk memakan jasad para Nabi. Bukan sekadar itu, ada kemuliaan lebih hebat daripada itu. Hadis yang lain, Nabi SAW bersabda, innal anbiya'a ahya'un fi quburihim yusallun. Sesungguhnya para nabi itu hidup di dalam kubur mereka dalam keadaan salat kepada Allah Taala. Yusallun. Jangan samakan semayang di dalam kubur dengan kita. Semayang kita itu taklif, bebanan hukum Allah buat kat kita. Kau buat ada pahala, kau tinggal dosa, ancaman neraka. Yang dalam tu tidak. Salat dalam kubur adalah merupakan suatu nikmat yang lebih hebat daripada sekadar makan dan minum dan sebagainya di sisi mereka. Salat dalam kubur tu nikmat hebat bagi mereka. Kita fikir nikmat makan minum mentara. Dia tak. Sebab tu Nabi kata, para Nabi itu dalam kubur, Allahu tak tahulah wallahu alam macam mana kaifiah wallahu alam, tapi secara pasti Nabi kata mereka semayang dalam kubur. Dan Nabi SAW pernah diperlihat di Allah Ta'ala kepada Nabi kita macam mana Musa AS semayang dalam kubur. Macam mana? Berdiri. Musa AS semayang dalam kubur diperlihatkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam peristiwa Isra. Berdiri semayang dalam kubur. Itu macam mana? Itu kehendak Allah Ta'ala. Sebab itu kita tak boleh nak samakan. Jadi yang penting, tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita berdoa kepada Allah. Yang penting sekali, Allah jadikan umur kita ni penuh dengan keberkatan. Itu je. Dengan nilai barakah inilah ada nilai yang mahal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nilai barakah inilah kita mampu untuk mudah masjid, kita mampu untuk mudah baca Quran, kita mampu untuk mengisi ruang waktu dan umur kita ni dengan perkara-perkara diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada berkat, memang tak jadi. Cibuk, kan, leko, merayau, tak apa, tak tahulah. Tapi yang penting dalam Quran yang saya sebut tadi ni, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Orang yang tidak dilekokan daripada mengingat Allah oleh perniagaan dan jual beli mereka. Jadi kalau kita diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur sepanjang mana pun, 1000 tahun pun, tapi membelakangkan Allah, melupakan segala perintah Allah, tak ada guna dan tak ada manfaat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Allah kata wa yauma nahsyuruhum yaumal qiyamah. Salah. Macam mana pangkal ayat tu? Allah Taala kata besok manusia sebahagiannya Allah Taala hempurkan di mahsyar dalam keadaan buta. Dia tanya Allah Taala, pasal apa kami di mahsyar ni jadi buta, sedangkan masa dunia lu kau jadikan kami celik, kan? Wa qad kuntu basira. Allah kata, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Kerana dulu masa hidup dunia diberikan peringatan, kan? Atatka ayatuna fanasitaha. Tapi kau lupakan dia, kau membelakangkan dia, kau meninggalkannya, kau baik tak tahu semua tu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Pada hari ini kau ditinggalkan. Orang yang lupa layak untuk dilupakan. Bukan kerana Allah bersifat pelupa. Lupa di situ mana Allah tinggalkan tanpa pertolongan dan bantuan.
Jadi Allah sebut setiap manusia akan didatangkan peringatan. Macam mana? Itu kehendak Allah. Ada orang didatangkan peringatan dengan kematian keliling-keliling. Ada orang datang, ada orang Allah beri peringatan dengan penyakit yang hinggap ke dia. Ada orang Allah beri peringatan dengan uban yang dah selirat dekat badan. Macam-macam je ni peringatan. Tapi yang pasti setiap orang Allah akan berikan peringatan dan tak ada hujah dan alasan besok di akhirat bila Allah tanya satu persatu kenapa kau tinggalkan tanggungjawab yang Allah perintah dia kau, tak ada satu pun yang kau boleh berhujah dengan Allah. Allah akan manusia akan tunggu hanya pembalasan saja. Apa yang Allah nak bagi pada kita. Tapi yang penting kita berdoa pada Allah dengan umur yang ada, tahun baru yang akan mendatang, walaupun hanya sekadar kita cerita tahu Mazhi dan sebagainya, sebenarnya bukan hakikat Mazhi, cerita-cerita setiap hari yang berlaku dan berjalan dalam hidup kita. Mudah-mudahan dengan setiap hari itu bertambah kebaikan dan keberkatan daripada Allah pada kita. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah, mudah-mudahan bermanfaat pada kita. Yang baik itu semuanya daripada Allah, kurang daripada kelemahan dan kesalahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.